Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam mencari kebenaran, mencari ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, seterusnya kekuatan untuk beramal dan juga kekuatan untuk melakukan yang terbaik sebagai hamba Allah untuk dipersembahkan amalan kita di sisi Ar-Rahman. Baik. Kita sambung pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam bab amanah, yang mana kita telah bicarakan bab yang pertama dalam bab ini ialah keagungan amanah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah agar kita bersifat amanah. Ya, agar kita bersifat amanah, di mana setiap Muslim wajib menghiasi diri dengan sifat amanah sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Azza wa Jal yang tertera di dalam firman-Nya. Okay, kerana apa? Kerana ia merupakan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat amanah ini supaya kita dapat melakukan arahan Allah. Bagi saya, bila kita membicarakan arahan Allah, ianya satu benda yang besar, satu benda yang amat besar. Ya, barang siapa yang mencintai Allah, dia akan merasa seronok akan melakukan perkara-perkara yang terpilih ini. Oleh kerana itu, kita sedaya upaya akan melakukan yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Okey. Jadi di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa bagaimana kita diarahkan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Tak kiralah amanah apa yang kita diamanahkan, maka tunaikan amanah itu. Kerana ianya merupakan satu perkara yang amat penting yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Ar-Rahman, sifat amanah ini. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat amanah ini perlu dijaga dan perlu diambil perhatian. Kerana dengan adanya sifat amanah, seperti Rasulullah dipercayai. Ya, kalau Rasulullah tidak mempunyai sifat amanah, maka risalah dia akan diingkari. Oleh kerana itu, apabila dia bercakap benar dan dia amanah, dia begitu amanah sehingga kan hari orang tak suka dia pun, orang kafir musyrikin tak suka pun, tetapi bab menyimpan barang-barang mereka, duit mereka, harta mereka, mereka tak percaya kepada Abu Lahab, mereka tak percaya kepada Abu Jahal, tetapi mereka percaya kepada Rasulullah untuk menyimpan harta benda mereka. Ya, kerana kedudukan mereka kenal Muhammad itu seorang yang jujur, seorang yang boleh dipercayai, seorang yang pemegang amanah yang betul-betul. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, amanah ini adalah satu benda yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, yang mana amanah inilah yang akan diseretkan manusia itu tentang apa yang dilakukan di dunia. Ya, bolehkah dia berpusing-pusing nak menipu Allah kalau dia bukan orang yang amanah. Jadi oleh kerana itu kita kena ambil perhatian tentang bab amanah ini, terutamanya kena didik anak-anak kita, generasi kita supaya lebih bersifat amanah. Baik. Sebelum diutus menjadi Nabi, Muhammad sudah digelari As-Sadiqul Amin, susuk yang jujur lagi terpercaya dari masyarakat
Abdullah bin Abbas menyatakan Abu Sufyan mengisahkan bahawa Hercules menegaskan, saat aku tanya tentang apa saja perintah Muhammad kepada pengikutnya, kamu menjawab bahawa dia memerintahkan mereka mendirikan solat, bersedekah, menepati janji dan juga menunaikan amanah. Sesungguhnya semua itu adalah sifat seorang nabi. Ya, ini kisahnya sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ya, yang mana kita tahu kisahnya, dia adalah peniaga yang besar yang sentiasa pergi ke arah utara Rom, ya, ataupun ke arah Syam sana untuk berniaga. Di mana waktu mereka berada di Syria, kerana pada ketika itu Syria di bawah jajahan Rom. Ya, dua empire besar tu Rom dan Parsi. Jadi Syria di bawah kerajaan Rom. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini adalah amat penting untuk kita menghayati sejarah-sejarah. Ya, kenapa? Kita ni dulu pun Melayu Islam ni mempunyai empire yang kuat di zaman Kesultanan Islam Melayu Melaka. Hebat, dahsyat, dan sebelum itu juga kita dikenali sebagai kaum yang begitu hebat dalam pembinaan, dalam menyediakan besi-besi dan berbagai-bagai bentuk lagi lah. Ya, sehingga kan kita tahu bahawa hubungan baik antara kita dengan kerajaan Osmaniyah begitu rapat. Di waktu hari Portugal menyerang Melaka, kerajaan Osmaniyah menghantarkan tentera untuk membantu kita. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa bagaimana apabila Raja Rom memanggil, ya, pasal dia telah mendengar berita pengakuan seorang lelaki telah mengaku Nabi. Dan kedua, kita kena tahu bahawa kitab Taurat dan Injil telah menceritakan kemunculan Nabi akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi boleh berada di kawasan Madinah. Sedangkan kalau ikutkan bahawa kawasan Madinah itu tak ada apa-apa pun dan bukan ada kepentingan pada orang Yahudi. Tetapi disebabkan mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di situ dengan sifat-sifat tempat itu, ya, maka mereka berhijrah di antara Bani Qairuzah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Mereka datang ke sana dengan harapan ialah zuriat mereka yang menjadi Nabi. Ya, oleh kerana itu kita tahu bahawa seperti Salman Al-Farisi datang ke Madinah, ya, semata-mata nak mencari Nabi akhir zaman itu. Jadi Nabi akhir zaman itu dikenali, apatah lagi Raja Rom, ya, yang diapit oleh padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, menceritakan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Lalu dia memanggil, ya, peniaga-peniaga Arab itu, dan sudah tentu Abu Sufyan adalah ketuanya. Lalu apabila Abu Sufyan, dalam cerita yang panjang tu kita ringkaskan, Abu Sufyan pun datang bertemu dengan Raja Rom, maka Hercules mengatakan, aku bertanya dengan kamu tentang lelaki yang muncul mengaku dirinya Nabi. Abu Sufyan mengatakan, kalaulah tidak kerana orang Arab ni menipu termasuk perkara yang aib, maka aku goreng raja tu kan. Aku tipu raja tu. Tapi aku bertekad untuk cakap benar. Maka ditanya satu persatu, di antaranya adakah dia keturunan raja, kalau dia keturunan raja tentu dia nak merebutkan balik, ya, pangkat dia, suaka dia. Okey. Kemudian ditanya lagi beberapa sifat-sifat yang lain, maka akhirnya di antara pertanyaan itu adalah yang mana kita baca ini, saat aku tanya tentang apa saja perintah Muhammad kepada pengikutnya, kamu menjawab dia memerintahkan mereka supaya solat, ya, okey, sembahyang, bersedekah, ya, dan menepati janji dan juga menunaikan amanah. Berarti sifat ini adalah sifat para nabi yang mereka tahu. Memang Nabi akhir zaman ini akan muncul dengan sifat para nabi. Maka dirikan solat, ya, pertama, dan kedua bersedekah. Yang ketiga menepati janji. Dan keempat menunaikan amanah. Jadi semua itu adalah satu konsep yang besar sebenarnya. Lalu Hercules mengatakan, sesungguhnya semua itu adalah sifat seorang nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ni bukan seorang nabi, kita adalah pengikut kepada Rasulullah, maka kita perlu tonjolkan sifat-sifat ini ataupun dakwah penyeruan kita kepada sifat yang baik ini. Aqimus solah, mendirikan solat, bersedekah, membantu orang-orang miskin, ya, menepati janji, dan juga menepati janji dan tunaikan amanah bila diberikan.
Dan ianya merupakan satu perkara yang besar. Mungkin kita lihat konsep ini, konsep yang kerdil mungkin seorang-seorang, tetapi apabila saya menyaksikan dalam beberapa perkara yang menarik sehari dua ni, apabila dikatakan bahawa Pusat Zakat Kedah bersedia untuk membantu dalam bentuk membina kilang. Ya, okey, selama ni kalau kita tengok setengah dalam bab pusat zakat dia bagi sini sikit 250 300 personal, kita nampak ya kali ini mereka seharusnya buat secara begitu, secara global yang lebih besar, yang mana dia mendatangkan manfaat yang lebih banyak dan mereka pun boleh mengeneratkan satu keuntungan yang baik. Maksudnya misalan, okey, sekarang dia diplankan buat kilang. Satu amanah yang cukup cantik bagi saya, dia telah membuka satu bidang yang lebih besar. Apatah lagi dengan isu beras yang makin kurang ni di bumi kita. Maka itu dah merupakan isu yang paling cantik. Zakat telah memainkan peranan untuk membantu. Ya, bayangkan bagi saya, pandangan saya, apabila pusat-pusat zakat ini jika dia mampu membina mall ataupun pasar raya dengan harga, ialah dia punya modal, maka dia bagi harga yang maksudnya ada keuntungan bagi mereka yang tak banyak. Kerana bila mereka dah ada keuangan dan membantu dengan harga yang berpatutan, ingat ya, harga yang orang-orang yang mall-mall yang besar, tak kira lah apa juga mall yang bukan orang Islam punya, mereka meletakkan harga yang tinggi, yakni harga yang mereka berniaga. Tetapi bayangkan kalau pusat zakat ada, kerana mereka dah ada modal, mereka bagikan keuntungan ataupun ambil sedikit saja untuk bayar pekerja, untuk bayar sewa, dan ada keuntungan sedikit dan harga pasti murah di kalangan pembeli. Subhanallah, mungkin dia boleh beat peniaga-peniaga yang lain. Bukan kita nak beat, tapi nak menceritakan pusat zakat telah memainkan peranan yang besar apabila dapat membantu masyarakat secara besar kali ini. Ya, bukan sekadar mall, apa juga ya yang boleh mendatangkan berbentuk global ataupun ramai begitu, kita amat mengalu-alukan. Alhamdulillah Pusat Zakat Perlis telah membantu pelajar-pelajar. Misalnya dia bantu melalui Kuib, siapa yang belajar di sana dalam dalam bentuk yang ditawarkan, semuanya akan mendapat bantuan pendidikan secara percuma. Ini satu benda yang membuktikan inisiatif yang bagus. Tak kira lah, yang penting dia belajar dalam kondisi yang dibenarkan syarak. Maka dia mampu untuk memiliki zakat Ibn Sabil yang dikatakan, maka Alhamdulillah. Ini merupakan satu prestasi yang baik kepada pusat zakat di dua negeri ini, dan kita mengharapkan pusat zakat di lain-lain negeri memainkan peranan yang lebih hebat. Saya mengharapkan terutamanya dari sudut ekonomi, ya, yang mana ekonomi yang diberikan oleh umat Islam itu kita bantu umat Islam dalam keadaan terdesak begini. Ya, ambil keuntungan sedikit ialah untuk dipusingkan untuk perniagaan selanjutnya, dan bantulah dengan harga yang lebih rendah dan berpatutan kepada masyarakat. Ya, subhanallah. Baik. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan agama dan iman seseorang. Kerana iman dan sifat khianat tidak akan pernah bersatu selamanya. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada iman bagi siapa yang tidak amanah. Okey, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi tidak ada iman kalau tak ada amanah. Kerana orang yang amanah ini saja mampu untuk bicarakan keimanan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ni nak mengajar agama pun, mengajar agama ini, kita nak kena amanah. Bukan senang sebenarnya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat dah dibiasakan dengan dalil-dalil yang tidak sahih. Dan akal mereka melihat kepada agama-agama yang dibawa oleh masyarakat tok nenek kita itu adalah betul yang perlu diwariskan. Sedangkan bila kita ni berada di kawasan yang begitu, tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan, kita agak ganjil, asing untuk menyampaikan Quran dan Sunnah kerana dipandang sebagai ahli bid'ah, orang yang sesat. Agak-agak macam mana? Kadang-kadang amanah itu sampai tidak tercapai. Nak disampaikan kepada masyarakat, kadang-kadang terpaksa kita macam nak leadership pula dengan agama ni. Ya, kesan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, amanah ini adalah satu benda yang berat. Kita nak menyampaikan amanah, apatah lagi ini adalah agama. Bukan benda yang senang.
Bukan benda yang senang. Kenapa? Bila kita cakap, orang akan tuduh kita. Bila kita cakap, orang akan buang tauliah. Bila kita cakap, orang akan berhentikan kita. Kalau kita cakap benar. Jadi, ianya merupakan satu perkara yang besar bagi mereka yang takut kepada Allah. Bagi mereka yang tak hirau apa kataan orang yang nak mengata, cela orang yang mencela, maka dia akan terus memegang amanah walaupun dia akan bersendirian. Maka itu yang kita perlukan, orang-orang yang amanah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Yayasan Ta'lim menyediakan orang-orang yang amanah, yang berani menegakkan kebenaran dan dengan cara yang betul. Karena itu Rasulullah mewanti-wanti, apa tu mewanti-wanti pula? Umatnya supaya, menggalakkan umatnya supaya bersifat amanah dalam segala hal. Beliau menjamin syurga bagi siapa saja di antara mereka yang dapat menjalankan dengan baik. Ubadah ibn Samit meriwayatkan bahawasanya Nabi bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah usduqu idza hadathtum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum. Hendaklah kalian menjaga 6 hal berikut, pasti aku akan menjamin syurga untuk kalian. Jadi 6 perkara ni untuk kita mendapat syurga yang besar yang Allah janjikan. Apa dia? Yang pertama, pasti jujurlah ketika kalian berbicara. Ya, jujur ketika kalian berbicara. Kadang-kadang kita berbicara dengan orang dengan cara yang tidak jujur. Cuba jujurkan, kerana ia merupakan satu perkara yang amat penting. Ya, bila kita sekali menipu, maka kita dah rasa sedap menipu, mungkin kita akan menipu lagi. Na'udzubillah min zalik. Tetapi itu bukan sifat yang ahli syurga yang dikatakan. Kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Ini di antara sifat menepati janji. Amat penting. Kerana ia merupakan satu perkara yang kalau tidak tepat janji, jangan sampai. Saya tak berapa suka dengan orang berkatakan, itulah janji Melayu. Saya tak suka. Kenapa? Saya juga orang Melayu. Kita akan cuba menepati janji sedaya upaya. Ya, tetapi bila tengok tu dia katakan itulah orang Melayu, rasa terhina jugalah. Kita bukan begitu. Kita sebagai seorang Muslim, ya, janji kita adalah janji tepat dan kita akan lakukan hak mana yang boleh kita lakukan. Okey. Yang ketiga, tunaikanlah amanah jika kalian diberikan amanah. Ya, tunaikan amanah jika kalian diberikan amanah. Dengan arti kata lain, amanah yang diberikan kepada kita kena tunaikan. Bila kita tak tunaikan, sekali orang tak percaya, untuk seumur hidup lah. Itu package dia. Sekali kita tipu, seumur hidup lah jawabnya. Walaupun kita dah jujur. Bak kata orang dalam pernah saya cerita ulama hadis tu, sekali dia menipu, seumur hidup orang tak ambil dah hadis dia. Sekali je. Ya, sekali je dia menipu. Kenapa? Ini agama. Ya, agama. Apatah lagi dengan hadis. Kemudian, jagalah kemaluan kalian, tunduklah pandangan kalian dan jagalah kedua tangan kalian. Ya, ini masalah berbentuk peribadi, ya, jaga kemaluan dan jaga pandangan, ya, menunduk. Ini kita di antara ujian kita, handphone kita ni susah nak tunduk. Ya, apatah lagi kalau kita macam tengok berita, nak tengok berita. Bagi orang lelaki tengok orang perempuan yang baca berita, kadang-kadang tak pakai tudung kan terganggu belaka tu. Sekarang zaman ni agak kita berhadapan dengan berbagai-bagai. Kalau kita naik motor, nak tunduk jadi masalah. Naik kereta, nak tunduk jadi masalah. Sedangkan Minah di tengah jalan tu, naik motor tu dengan gerbang rambut dia, ya, dengan pakaian yang sempit, mengganggu kita yang bawa kereta di belakang. Takkanlah nak tunduk. Ya, jadi ini di antara perkara had mana yang kita mampulah. Sekarang, kalau kita tunduk, habis Minah-Minah tu dalam kubur. Okey, baik. Rasulullah juga memerintahkan kita agar menjadi orang yang teguh memegang amanah walaupun sifat khianat sudah bermaharajalela di masyarakat. Baginda bersabda, Addil amanata ila man ta'manaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya padamu dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya, nampak tak? Bagaimana amanah ini ditunaikan. Walaupun saat orang mengkhianati kita, namun kita dengan dia tetap kita tunaikan amanah. Ya, satu benda yang besar. Bahkan ya, dalam satu hadis yang pernah saya lihat dan baca, bahawa
amanah ini adalah satu sifat yang menjadi kehebatan di akhir zaman, sehingga kan kalau seseorang itu ya menjumpai bahan yang berharga lalu diserahkan ya balik kepada pemiliknya, merupakan satu kehebohan pada masyarakat ketika itu. Lebih kurang maksud hadis begitu. Maksudnya ada orang mana dia jumpa barang-barang, siapa punya ni, dia buat report apa semua, ya memang itu adalah suatu yang mengkagumkan pada zaman itu sehingga heboh. Oh, ada lagi orang amanah macam tu, ada lagi orang amanah macam tu. Tuan-tuan dan puan, kita dengar dalam awal tahun lepas seorang budak-budak ya sampai keluar surat khabar. Kenapa? Sifat amanah dia. Ya, dia jumpa beg duit yang banyak duit itu, lalu dia pergi ke balai polis, dia serah. Ya, heboh seluruh Malaysia. Sedangkan tabiat manusia, kalau kita tengoklah klip-klip video tu, orang jumpa apa masuk poket, apa jumpa apa masuk poket. Tak dan orang tu terjatuh je terus dia ambil masuk poket. Kenapa? Kerana hilang amanah pada zaman ini. Bahkan bila tengok tu saya teringat hadis bahawa menjadi masyhur kerana budak tu amanah, ya. Subhanallah, didiklah kita dan anak-anak cucu kita amanah sehingga kan sampai duit di dalam rumah pun tak diambilnya, masya-Allah. Itu di antara yang terbaik. Okey, baik. Kemudian 3, hilangnya amanah tanda di dekatnya kiamat. Hilangnya amanah tanda dekatnya kiamat, ya. Dan kita adalah zaman dia, ya, zaman dia. Okey, kita lihat. Sifat amanah merupakan tiang penting dalam tegaknya agama Islam. Dan tiang ini pula yang pertama kali dicabut darinya. Sifat ini dicabut dari hati manusia secara perlahan hingga jumlah orang yang amanah bisa dihitung dengan jari. Ya, ini di antara perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan ialah berkaitan dengan amanah, terutamanya amanah pada agama. Amanah pada agama dah sukar. Walaupun orang tu pakai serban, jubah, berjanggut, ya, belum tentu amanah kepada agama. Kerana apa? Pertama, kejahilan mereka dalam bab agama. Kejahilan maksud mereka dalam ittiba'ur rasul, mengikut rasul. Kejahilan mereka dalam memegang amanah mengikut arahan Allah. Ya, akhirnya agama menjadi akal fikiran mereka walaupun mereka orang yang berjubah dan berserban. Akhirnya agama mengikut kehendak mereka dan bukan kehendak Allah. Ya, jadi berbahaya dalam bab itu. Okey, itu semua tanda-tanda kiamat. Demikianlah, okey, spelling tu salah lah tu, LSH. Realitas yang kita saksikan sekarang sesuai dengan peringatan Rasulullah SAW sekian abad yang lalu. Rasulullah bersabda, awal ma tufqidu min dinikum al-amanah. Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah sifat amanah. Ya, agama diperniagakan. Ya, agama diperkotak-katikkan. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, awwalu ma yurfa'u minan nasil amanatu wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salatu wa rubba musallin la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Yang pertama kali dicabut dari manusia adalah sifat amanah dan yang terakhir tersisa adalah solat. Saat itu banyak sekali orang yang melaksanakan solat tetapi tidak mendapat pahala di sisi Allah. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, ini satu benda yang menarik. Amanah dah hilang, bab solat pun dia jadi hilang. Kenapa? Tak ada amanah. Nak menunaikan solat kepada Allah pun tak ikut amanah. Ya, dan tidak mengikut prosedur ataupun cara yang Allah tetapkan. Ini di antara sebab solat kita tidak diterima. Ya, tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang yang solat. Orang yang solat pun kena celaka, orang tak solat lagi dah kena. Ya, kalau orang solat pun kena, ini kan pula orang yang tak solat. Tapi nak menceritakan akan berlaku di akhir zaman peristiwa orang yang melakukan solat tetapi solatnya tidak diambil kira di sisi Allah. Oleh kerana itu bila kita bicarakan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang ataupun mengikut hadis-hadis. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, apa dia? Kenapa Islam ini begitu? Sifat dia, guideline dibagikan. Dia ada SOP dan bentuk-bentuk peraturan yang mesti diikut. Bukan Islam je, apa juga kalau kita nak masuk ke pejabat ataupun masuk ke satu tempat, semua ada SOP yang ditetapkan.
Ya, ingat tak dulu kad bank ke tempat pejabat kesihatan, siapa nak masuk kena pakai mask. Ya, waktu PKP dahulu semua kena pakai mask. Kalau tak pakai sila keluar. Dia tak bagi masuk. Kan itu dia. Kita pun akurlah. Kerana apa? Kerana ini urusan dunia. Tetapi kenapa dengan urusan Allah bila Allah katakan ya ikut cara Rasulullah solat, kita tak ikut. Ya. Cuma kita tak tahu Allah tolak kita tu, ya. Dan memang tolak secara kasar disebabkan cara kita berurusan dengan Allah tidak mengikut prosedur yang dibenarkan. Ya, Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Ikutlah aku cara aku melakukan solat. Kita langgar. Berarti bagaimana nak dapat pahala? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu agama kita adalah agama fakta, agama bukti, agama dalil dan agama yang berperaturan. Peraturan itu bukan untuk menyusahkan, tetapi peraturan itu adalah untuk menjaga kita dan mengangkat darjat kita. Seperti mana yang kita tahu waktu PKP, mask itu bukan menyusahkan ataupun dikurungkan, maksudnya pengurungan kita bukan menyusahkan, tetapi semua untuk kebaikan kita dan untuk keselamatan dan kesihatan kita. Baik. Satu hari seorang lelaki mendatangi Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat tiba? Beliau menjawab, fa idza duyya'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Duyya'atil amanah, ya, bukan duyya'atu. Okay. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Orang tak jujur dah. Bagi apa? Kena pula grup-grup macam scammer kan. Mereka bukan orang yang jujur. Tawaran yang hebat diberikan pun mereka bukan yang jujur. Ya, apatah lagi mereka yang memegang pentadbiran negara, lagi berbahaya. Ya, berbahaya. Okey. Orang itu bertanya, bagaimana bentuk penyanyian amanah wahai Rasulullah? Baginda menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat, ya. Bila diberikan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Yalah, kalau kita bagi kepada orang yang tak pandai masak nasi confirm mentah ataupun hangit. Kalau kita bagi orang tak pandai nak baik rumah tu akan runtuh balik. Kalau tak pandai bagi orang nak baik kereta jadi traktor pula kan. Baik, ala kulli hal, nak cerita bila kita serahkan orang yang bukan bidangnya, maka tunggulah masanya. Itu pasal isu-isu yang terakhir ni kita bicara, orang nak bercakap tentang agama kita kan. Kenapa kita melenting? Kerana disebabkan mereka tidak pandai, tidak tahu, tidak beriman pun dengan Al-Quran. Ya, tiba-tiba nak bercakap tentang Al-Quran. Kamu tak beriman dengan Al-Quran. Sedangkan orang yang beriman pun, ya, bercakap kita tegur. Kenapa? Kerana takut mereka akan mentafsirkan ikut akal, menggunakan ikut akal. Maka begitu juga. Kalau kamu nak baca Al-Quran, bacalah seorang-seorang. Tak perlu dibaca di khalayak orang ramai. Kamu bacalah seorang-seorang. Ya, bila kamu baca khalayak ramai orang-orang Islam, berarti kamu sedang mempermainkan sesuatu. Ya, okey. Apatah lagi jika ianya berkaitan dengan orang yang beriman punya prinsip, ya, kamu tak boleh usik sebenarnya. Kamu nak baca, nak cari petunjuk, okey, baca seorang-seorang. Dan tak kamu lah. Tetapi bila kamu dah buka baca orang ramai, itu ada udang sebalik batu yang kita tahu bahawa bagaimana di kalangan manusia ini membenci agama Islam, tiba-tiba dia guna Al-Quran untuk membicarakan Islam, satu benda yang ada benda yang tak kena. Itu je. Okey, baik. Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah bin Yaman mengungkapkan suatu hari Nabi menyampaikan dua hadis kepada kami, para sahabat, salah satunya kami para sahabat. Salah satu perkara yang beliau sebutkan benar dan telah terjadi, sementara perkara lain masih kutunggu-tunggu. Pertama, bahawasanya beliau menyampaikan bahawa sifat amanah turun di dalam hati seseorang. Lantas diturunkan Al-Quran sehingga mereka memahaminya. Selain mereka juga memahami sunnah. Okey, jadi menarik ya. Ini di antara perkara yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita memahami apa yang dimaksudkan dari hadis yang disebutkan oleh Huzaifah ini,
bahwasanya beliau menyampaikan bahawa sifat amanah turun di dalam hati seseorang, lantas diturunkan Al-Quran sehingga mereka memahaminya selain mereka juga memahami sunnah. Dengan arti kata lain, jika jiwa kita tak ada sifat amanah, kefahaman Al-Quran dan kefahaman sunnah akan kurang. Ya, akan tak berapa tepat. Tetapi bila ada sifat amanah ini, ya, amanah apabila kita dapat Al-Quran itulah di antaranya beriman dan bersedia untuk mempraktikalkan. Maka itu adalah sifat yang cukup cantik. Ya, maka oleh kerana itu, bila sifat amanah ini telah ada dalam hati, maka Al-Quran itu menjadi penerang dan hadis menjadi penerang. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan yang kedua kepada para sahabat iaitu tentang dicabutkan sifat amanah. Beliau mengatakan ketika seorang sedang tidur dengan nyenyak, sifat amanah akan dicabut dari hatinya hingga tersisa sekadar noktah. Ya, subhanallah. Sifat amanah dicabutkan di dalam hatinya. Hanya tinggal sedikit satu noktah. Dan kita berada pada zaman ini. Lagi dahsyat. Diberikan amanah kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkan. Mereka mengkhianati amanah. Ya, dengarlah berbagai-bagai. Ya, pengkhianatan berlaku antara jiran dengan jiran, antara dalam keluarga pun berlaku, dan berbagai-bagai bentuk pengkhianatan itu mengisyaratkan itulah tanda-tanda yang cukup berbahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hingga akhirnya orang-orang berdagang namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalamnya. Ketika itu dikatakan ada seorang yang amanah pada Bani Fulan. Lantas orang itu pun dipuji dengan perkataan. Betapa cerdik dan pandainya ia. Sungguh ia benar-benar seorang yang kulit. Akan tetapi amat disayangkan dalam hatinya tidak terdapat keimanan walau sebesar biji sawi. Ya, sifat amanah itu begitu mendalam sekali. Ya, sehingga perniagaan penuh dengan penipuan. Ya, kita pun terjebak kena scam sekali. Ya, subhanallah. Ya, disebabkan amanah itu tidak ada. Perasaan takut kepada Allah itu tak ada. Ya, ini puncanya. Didikan kita di rumah ni amat penting. Walaupun RM1 tu anak nak ambil mesti minta izin prosedur, ikut prosedur. Ya, jaga amanah ni kepada anak-anak. Amanah. Ya, sehingga bila dia membesar, dia takut kepada Allah. Tak makan duit orang tu. Ya, letaklah macam mana pun beribu kan, dia tak nak. Ya, kerana amanah dia, masih ada iman dia pada ketika itu. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita keperluan kita, cinta kita pada hari akhirat. Kerana bila ada cinta hari akhirat itu, dunia kita akan rasa tidak ada apa-apa. Walaupun kita ni miskin, walaupun kita kaya. Ya, bila ada iman, semuanya akan kecil bagi dia. Kenapa? Pertemuan kita dengan Allah itu ya amat dekat sekali. Baik. Rasulullah bersabda, dalam riwayat lain disebutkan bahawa akan datang masa ketika penipuan menjadi hal yang lumrah sehingga semua perkara menjadi kacau bilau. Rasulullah bersabda, innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khada'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala safihu yatakallam fi amri al-'amah. Satu saat akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pemutar belik fakta. Saat itu pembohong akan dianggap jujur, sedangkan orang yang jujur akan dianggap pembohong. Pengkhianat akan dipercayai, sedangkan orang amanah akan dikhianati. Dan para ruwaibidah akan angkat bicara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah itu? Orang yang dungu, yang turut berbicara terkait dengan urusan masyarakat. Jawab baginda. Tu dia. Ya, Rasulullah dah bersabda tentang munculnya zaman fitnah. Inilah zaman dia. Munculnya orang yang membawa fitnah. Inilah zaman dia. Yang mana datang dengan perkataan yang cukup dahsyat. Ya, pandai berbicara sehingga masuk urusan agama langsung dia tak reti apa-apa. Ya, itulah ruwaibidah. Nak bercakap tentang urusan yang besar-besar sedangkan dia sendiri pun tak faham, ya, tak reti apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya, kita berada di zaman yang berbahaya. Kelompok-kelompok agama satu bab, kelompok-kelompok ahli politik satu bab, kelompok masyarakat satu bab. Yang mana penipuan adalah satu benda yang
lakukan dengan mudah pada lidah-lidah mereka demi kepentingan masing-masing. Yang nak penting dari sudut agama mereka, ya, maksudnya kepentingan dalam agama, bukan kepentingan agama, kepentingan mereka dalam agama tu. Lalu mereka menjual agama dengan begitu licik sampai orang ingat betul-betul agama. Ya, bila menjadi hujah, ustaz itu menjadi hujah, sedangkan mereka ditipu bulat-bulat. Oleh kerana itu, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak dikenali melalui lelaki, ya, seseorang itu. Kita tak boleh nak menghukumkan jubah serban semata-mata. Ya, tak boleh. Kita kena tengok betul-betul, ya, prinsip dia. Hatta orang yang ada prinsip pun kadang-kadang tergoyang. Ya, ini kan pula orang yang tak ada prinsip yang menjualkan agama. Begitu juga kita melihat di kalangan ahli politik yang menjanji berbulan dan bintang. Bila dah berada di atas sana, mereka tak menunaikan janji-janji. Merupakan satu pengkhianatan kepada ummah. Ya. Dan masyarakat kita pun dia terlatih dengan perkara-perkara yang tak sihat. Ini semua di antara perkembangan yang tidak sihat yang mengisyaratkan munculnya pada diri kita ini dunia hampir kiamat, menggerunkan. Aduh. Letih tuan-tuan dan perempuan kalau kita saksikan dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita ni, letih. Letih sangat-sangat. Hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu. Itu je yang boleh cakap. 4, setiap mukmin harus mengemban amanah. Mengemban. Ini bahasa Indonesia ni. Mengemban. Apa pula mengemban ni? Yang kita tahu kemban orang perempuan yang pakai kain hat tu je. Mengemban pula apa? Mengemban. Okey, tak apalah. Dia bahasa Indonesia. Orang mukmin harus dapat dipercayai. Orang mukmin harus dipercaya sebab jika kepercayaan telah sirna, nescaya persaudaraan akan luntur, persahabatan akan hancur dan hati-hati akan saling menjauh, ya. Bila kepercayaan itu dah tak ada, ya, maka segala-galanya akan lunturlah. Ya, itu memang tabiat. Itu memang tabiat. Bila orang dah tak percaya, dah lah tu. Ya, jangan terhegeh-hegeh lagi. Ya, maksud dia. Kekuatan seseorang mukmin terasa indah ketika dihiasi sifat amanah dan sifat amanah akan terasa agung ketika dilindungi dengan kekuatan. Bayangkan seandainya seorang mukmin memiliki sifat amanah tetapi berfizikal lemah. Boleh jadi ia tidak dapat menjalankan amanah dengan baik kerana kelemahannya. Mulai dari lemah dalam hal akidah, fizikal maupun material. Bayangkan pula betapa buruk susuk kuat tetapi pada saat yang sama selalu berkhianat. Maka itu Islam mengajarkan agar kita memadukan kekuatan dengan sifat amanah secara bersamaan. Jika seorang hamba memiliki dua sifat ini, ia menjadi teladan bagi sesama dalam mengemban ataupun mencantikkan, memikul amanah. Rasulullah bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'ifun. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pentingnya dalam hadis ini mengisyaratkan orang mukmin kuat bukan sekadar kuat tubuh tenaga, kuat segala-galanya. Mental dia kuat, tanggungjawab dia kuat, amanah dia kuat dan segala-galanya. Harta dia kuat, ibadat dia kuat. Ya, bila disebutkan kuat ini meliputi mendatangkan kebaikan kepada Islam, maka orang ini adalah dicintai oleh Allah berbandingkan orang yang lemah. Oleh kerana itu kita tak boleh lemah. Kita kena sentiasa aktif, kita kena sentiasa kuat. Apatah lagi kita nak bermunajat atau beribadat kepada Allah supaya kita ini menjadi hamba-Nya yang terpilih. Maka biasakan, ya, latihkan kekuatan. Tak boleh orang sebagai seorang mukmin, terutamanya orang lelaki lah, lembek. Alah lembeknya macam orang perempuan. Tak boleh. Lelaki adalah lelaki. Dah fitrah semula jadi, ustaz saya ni lembek. Tak. Ya, Allah jadikan seorang lelaki itu lelaki. Dia tidak lembek. Cuma yang menjadikan dia lembek disebabkan didikan. Itu je. Tetapi kalau dia dididik dengan cara tough, kasar, ya, kuat, asalnya pondan tu, ya, sebenarnya mereka itu adalah lelaki yang boleh menjadi kuat. Tetapi pihak yang berkuasa yang perlu menetapkan garis panduan. Saya katakan pasal saya menyaksikan seorang tu lembek sampai orang kata dulu, dia ni pondan lah.
Dan ramai yang mengejek dia pondan. Yalah, dia berjalan macam perempuan, kan? Lepas tu duduk, kalau dia masuk pengakap, pengakap. Ya, dia masuk pengakap, orang tendang punggung dia, apa jalan gelik-gelik macam tu, kan? Dia keluar pengakap. Okay? Sampai orang kampung kata dia pondan, kesian. Tapi Maha Suci Allah. Ya, selepas habis belajar tu, dia bekerja kilang. Dia bekerja kilang. Ialah kilang, dia bukan kerja pejabat. Kerja pejabat itu mengekalkan kepondanan dia. Ya, dia kerja kilang. Bayangkan tiap-tiap hari dia terpaksa angkat 50 kilo, 40 kilo, ya. Kerja kilang. Maka akhirnya tak sampai 2-3 bulan, dia muscle dia naik. Ya, muscle dia naik. Kemudian apa lagi? Bila muscle dia naik, badan dia naik, segala pergerakan dia adalah satu pergerakan yang cukup menarik. Kenapa? Dari sifat yang lembut bertukar menjadi sifat yang apa yang nak kata kasar pun tidaklah, tapi maksudnya sikap yang seorang lelaki. Yang subhanallah berubah. Dan di situ saya lihat, ya, saya lihat bahawa minah mat pondan ni, ya, bapuk ni, ya, perlu pihak government ataupun pihak yang berkewajipan paksa mereka bekerja secara keras selama 2-3 bulan. Dan insya-Allah berubah menjadi lelaki. Berubah. Ya, berubah. Kerana saya tengok kepada budak ni terus berubah. Ya, daripada seorang yang lembut, lembut kan, terus menjadi seorang lelaki lah. Masya-Allah. Handsome pula tu. Ya. Baik. Sorry. Pentingnya perpaduan antara kekuatan dan pergabungan antara kekuatan dan sifat amanah dibenarkan oleh Al-Quran dan telah diabadikan dalam kisah Nabi Musa manakala melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Surah Al-Qasas ayat 25-26 menggambarkan kisah tersebut dengan gembilangnya. Okey. Bila kita lihat dalam kisah Nabi Musa AS, ya, waktu dia bertembung dengan Fir'aun, maka Allah ceritakan di dalam surah Al-Qasas. Jadi kita cuba buka surah Al-Qasas sedikit. Ya, surah Al-Qasas ini adalah juzuk yang ke 19. Sebentar. Okey, juzuk yang ke-20. Surah yang ke-28. Ayat 25 dan yang ke-26. Okey, ini di antara yang disebutkan sebagai sifat apa? Sifat amanah dan juga sifat kekuatan dan sifat amanah. Okey. Ini kisah, ya, kita tahu bahawa apabila Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dia lari ke Madian, dan dalam kisah tu apabila dia sampai kat Madian, dia minta yang menarik dalam siri perjalanan Nabi Musa AS sewaktu dia lari daripada Fir'aun tu, lama dalam perjalanan tu tak putus dengan doa, tak putus dengan doa, tak putus dengan doa. Bayangkan lari daripada seorang raja yang nak membunuh dia, ya, dalam keadaan takut sudah tentu, dan dia seorang, tetapi dia tetap sentiasa meminta doa. Future dia tak tahu keadaan dia macam mana. Oleh kerana itu kita tak tahu keadaan kita masa depan. Jangan berputus asa dalam berdoa. Apa kita lihat, ya? Sewaktu dia sampai di satu tempat, ya, kita baca cerita tu. Kita sambil-sambil kita ni kita tengok baca. Walam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 22. Ya. Jumpa muka surat 388, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala ia menghadap ke arah negeri Madian, ia berdoa lagi. Yakni doa lagi maksud yang sebelum ni dia dah berdoa.
Ya, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Okey. Ayat 21 dia berdoa. Ayat 22 dia berdoa lagi. Ayat 21 sebelum keluar daripada Mesir. Ayat yang ke-22 sewaktu dia sampai ke Madian. Okey, kita lihat lagi. Walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternakannya. Dan ia mendapati di belakang orang yang banyak itu ada 2 orang wanita yang sedang menghalang ternakannya. Maka Musa berkata, apa sebab kamu lakukan begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternakan kami sebelum pengembala-pengembala itu pulang. Sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umur. Okey. Dalam kisah tu, pasal disebabkan kisah ni nak dikaitkan dengan kekuatan dan amanah. Dalam kisah itu, apabila Musa sampai ke tempat orang bagi minum binatang, dan mungkin di situ telaga yang mana digunakan untuk minuman binatang dan minuman orang-orang ni, ya. Kerana Musa pun dahaga, sudah tentu. Maka dia tengok kelompok lelaki yang mengembala kambing, asalnya pengembala ini kebanyakannya lelaki. Maka dia lihat pengembala ni bagi minum binatang-binatang ternakan mereka, kambing, lembu, unta tu. Sedangkan 2 orang perempuan halang. Jangan kan. Halang kambing. Ya, tak boleh masuk. Kenapa pula kan? Musa pun hairan. Kenapa pula? Dua-dua ni duk halang sedangkan orang tengah bagi minum air. Lepas tu Nabi Musa pun datang. Ya, dia kata, apa hal korang ni? Kenapa dihalang kambing nak minum air? Lalu wanita-wanita ni, dua orang wanita ni mengatakan, kami tak boleh bagi, mereka tak benarkan kami bagi minum air ini kepada kambing kami sehingga mereka selesai. Kambing-kambing mereka atau binatang ternakan mereka selesai. Dah mereka belah balik, baru kami boleh datang. Dan ambillah minum yang sisa-sisa air itu. Ayah kamu mana? Abang-abang kamu? Kami tak ada abang. Ayah kami adalah orang yang tua. Okey, Nabi Musa faham. Okey. Kita pun faham. Saya rasa faham. Tetapi tahu tak? Yang menjadi masalahnya, okey, tempat bekalan minum tu ada, minum. Tetapi bila dah kambing tu dah habis air dah, kira tinggal sikit. Sedangkan nak kaut air tu dalam telaga tu, dikatakan bahawa batu itu hanya boleh 4 orang yang kuat mengangkat batu yang menutup telaga tersebut. 4 orang. Ini kan pula 2 orang perempuan. Ini mengikut ulama tafsir dalam perbahasan tu lah. Maksudnya orang yang kuat mesti mengangkat batu tu. Ya, paling kurang 2-3 orang. Ya, dikatakan 4 orang yang mengangkat. Jadi kami minumlah apa yang ada. Tak apa. Nabi Musa dengar. Okey, kita lihat ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Lalu Musa apa dia buat? Ya, dia angkat seorang-seorang dia angkat batu tu. Bayangkan batu 4 orang, angkat seorang, apa tenaga tu? Pasal itu dikatakan kekuatan tu. Batu 4 orang dia angkat dia seorang, dia angkat. Angkat.
letak, lepas tu dia ambil air tu, dia bagi binatang-binatang, dia tolong. Ya, dia tolong bagi minum binatang-binatang tu, dah habis minum tu, dia angkat balik, lalu dia letak balik. Ya, ingat fasaqa lahuma summa tawalla ila dhilli. Dah bagi itu, dia pergi ke arah pokok yang ada bayangan, ya, dia duduk di situ, summa, kemudian dia berdoa. Apa dia doa? Okey, kita tengok dia doa. Ayat 24 itu, maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong. Kedua, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa. Mana saya nak sebut ya? Para Nabi begitu berdoa. Tawakal mereka kepada Allah. Dia tak lepas dia tuang tu air, dia tak buat. Okey, lepas tuang air, okey, ini bisnes kad saya Musa, selamat berkenalan. Tak ada. Kalau anak-anak muda kita sekarang ya, saya begini, okey ni my my business card, okey kalau apa calling kan. Amboi. Dia tak ada, tolong ikhlas. Ya, tak ada, okey, ambil phone saya, okey. Tak ada. Aku tolongkan Allah dah. Ya, yang penting aku tak boleh tengok wanita begini dalam keadaannya dan tak payah nak berkenalan dengan aku lah. Maksudnya, mana ada zaman sekarang. Ya, zaman sekarang di TikTok boleh berkenalan, di Facebook boleh berkenalan, di WhatsApp, ya. Tak kira lah ada chat apa ke jenis chat yang mana kita boleh berkenalan di situ. Kalau kesunyian, okey, mari kita berkenalan. Oh, berbahaya. Berbahaya, kan? Boleh dapat orang macam Nabi Musa. Tak dapat. Ya. Sila-sila ustaz pun boleh tumbang dalam bab ini, ya. Fatawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Okey? Lima anzalta ilayya anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, maksudnya dia berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku, beri kebaikan kepadaku. Apa terjadi? Ni dia. Mula terjadi dia. Okey. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Penting ya ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, ya terutamanya bagi mereka yang ada anak-anak dara ataupun anak wanita dan remaja, ini dia ayat yang agak menarik. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Okey, menarik ya, ulama tafsir terangkan. Inilah sifat wanita. Ya, okey, nanti kita teruskan. Sesungguhnya bapaku, lalu berkata, sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu kerana memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapanya dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, lalu bapanya berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang yang zalim itu. Okey. Maka datanglah wanita tersebut, salah seorang tu datang dalam keadaan terhegeh-hegeh ke? Tergedik-gedik ke? Tak. Tersipu-sipu, yakni perasaan malu. Ini menunjukkan seorang anak dara kena ada sifat pemalu. Kerana kecantikan mereka itu, selain daripada wajah mereka yang cantik, akhlak kena cantik. Kalau akhlak tak cantik, walaupun wajah cantik, ya, habis sakit hati bakal suami dia. Akhlak tak cantik, ya, itu yang jadi baru bertunang, belum bertunang pun nak kenalkan tu dah ada kat motor belakang orang tu duduk. Itu dah tak ada perasaan malu. Oleh kerana itu saya agak tertarik dalam kisah-kisah, ya, cerita-cerita orang terdahulu. Ya. Mak saya cerita, dia dah bertunang dengan ayah saya. Waktu tu zaman tu mana ada jalan besar, dia kata. Jalan kat belakang rumah kamu tu, jalan menuju sungai tu, ya, jalan kecil je. Jalan raya pun tak ada lagi.
Tapi ayah naik basikal kerana jalan tu tengah dalam proses waktu tu. Datang. Mak ternampak, mak tengah bawa air tu. Bawa air di sungai kan, Sungai Perak. Mak nampak ayah kamu terus rebah bawah lala-lala yang panjang tu. Orang dulu perasaan malunya, ya, perasaan Masya Allah. Itu pasal bukan nak ni pula macam kisah Madu 3 yang Ramli buat tu. Kisah apabila diceritakan ada orang nak masuk Minang kamu. Macam mana? Perempuan, tang situ datang hadis. Seorang perempuan, anak dara, bila ditanyakan kamu nak kahwin. Kalau dia kata tak nak, okey, itu berarti dia tak nak. Tetapi kalau bila ditanya dia nak kahwin, dia malu nak sebut nak, ya. Tapi jiwa dia melonjak nak. Maka dia tersenyum, dia nyorok malu dia, diam. Sukutuha rida. Alamatul rida. Rasulullah kata, diamnya anak dara itu tanda dia reda, dia nak kahwin. Itu kemanisan seorang anak dara nak cerita. Tapi janda lain pula nak kahwin. Nak betul lah. Tak nak lah. Diam, dia tengah fikir lah tu. Okey, baik. Di sini anak dara tu datang dengan sifat malu-malu, lalu berkata, ya Musa, dia kata, wahai orang muda, sesungguhnya ayah panggil datang kenapa? Kerana nak balas, nak bagi gaji ke balas upah ke, kerana tolong bantu menuangkan air. Kenapa? Selepas mereka tuang air selalu mereka balik lambat. Tetapi kali ini balik cepat, ayah dia pun terkejut. Kenapa awal sangat? Ada orang bantu, dia cerita. Okey, tak apa. Baik, maka Nabi Musa pun pergi sampai bertemu dengan bapa dia ni. Lalu dikatakan bapa dia adalah seorang nabi yang disebutkan nama dia Nabi Syuaib. Bukti dia, apa dia? Bila diceritakan tentang Fir'aun yang zalim, lalu dia mengatakan, kamu telah selamat daripada orang yang zalim ini. Okey, sekarang kita lihat. Ini bab kahwin pula ya. Cuma nak bagi tahu. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ni ayat yang dibahaskan. Okey. Maka berkatalah salah seorang dari kedua wanita itu, wahai bapaku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja dengan kita itu ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Okey, tang mana kuat dan dipercayai ini yang menjadi perbahasan ulama tafsir sebenarnya. Tang kuat, macam mana kamu tahu dia tu kuat? Lalu mereka cerita, apa yang kami lihat, dia angkat batu tu seharusnya 4 orang, dia seorang angkat. Kuat. Itu tanda kuat. Apatah lagi terbukti dia tumbuk tentera orang Fir'aun tu sekali tumbuk mati. Kuat. Dan kita tahu hadis yang mana Rasulullah ceritakan, Musa tumbuk batu yang bawa baju dia tu, lari baju tu. Ya, kuat. Tu dia Nabi Musa. Dan sehingga kan di hari akhirat pun diceritakan, waktu semua pengsan, ya, aku terjaga, aku melihat Isa berdiri dengan gagahnya. Aku tidak tahu sama ada dia dipengsankan lalu dibangun semula ataupun dia di kalangan orang yang tidak dipengsankan. Tu dia, kuat. Nabi Musa kuat. Ya, anak dia menyaksikan. Jadi anak tahu, bukan dia tengok dalam Facebook, bukan dia dengar cerita, tak, dia lihat, ataupun bukan dia nak bodek bapak dia, tak, dia lihat bahawa batu yang 4 orang tapi Musa seorang yang mengangkatnya. Kuat. Okey, itu satu. Al-Amin, macam mana pula Al-Amin? Ini menunjukkan anak dara ni, ya, dia menyaksikan orang ni memang bagus. Di situ datang hadis ya Rasulullah kata, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepadamu seorang yang baik akhlak, baik agamanya dia, baik akhlaknya, maka kawinkan. Nampak tak bagaimana pentingnya? Dia menyaksikan. Tang mana kamu kata dia amin, seorang yang amanah? Ayah, sewaktu saya kata ayah nak datang, ayah ajak datang ke rumah, lalu saya jalan ke depan, lalu dia kata, maaf, boleh jalan belakang tak? Kerana apa? Disebabkan angin di padang pasir menyebabkan baju-baju semua jadi nampak bentuk tubuh badan.
Lalu Musa kata, tolong jalan belakang dan arahkan aku di mana, masuk kanan, masuk kiri ke apa. Jadi menunjukkan dia orang yang amanah. Oi, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau itulah sifat dia, memang dahsyat. Kalau kita ni ya siap dan sembang, kat mana ya, siapa nama, okey boleh ayah panggil kenapa ya. Dia sembang panjang sampai kat rumah dah habis dah cerita. Mak dia dah habis dia cerita dia di zaman silam. Semua dah habis dalam story dah. Ini tak. Ya, sampai tengah jalan okey. Musa Encik kanan, kiri, okey, depan. Macam itu. Ini menunjukkan lelaki ini kuat dan amanah. Ya, subhanallah ya. Nampak tak? Banding dengan zaman kita, ya, nampak baik tetapi hakikat tidak begitu. Ya, dan akhirnya bukti lagi, ini alhamdulillah kita menyaksikan ulama mentafsirkan begitu cepat, begitu cantik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang ayah dan ibu, seorang yang diamanahkan menjaga anak dia. Kita dimintakan kreatif dan kita kena minta dapat memahami sifat-sifat anak ni. Anaknya kata apa? Wahai abah, ambillah dia bekerja dengan kita, dia seorang kuat dan amanah. Kalau kita ni jenis lurus bendul, ambil dia sebagai pekerja. Kan? Macam kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang nak jumpa Nabi Ismail, tiba-tiba menantu dia yang keluar. Lalu ditanya kepada menantunya, bagaimana kedudukan kamu dengan suami kamu? Allah teruknya gini-gini. Ya, tak bagus seorang isteri menceritakan hal dalam rumah tangga dia kepada orang lain. Ya, hatta pak mentua sahutnya dia cuba rahsiakan. Dia mengadulah kesusahan dunia ini. Maka bila dia nak balik, dia kata, wahai perempuan, bagi tahu kat suami kamu, kalau boleh tukarkan bendul rumah kamu. Si anak ni, menantu ni pun bagi tahu kepada Nabi Ismail. Ya, tadi ada datang orang tua dan bertanya khabar tentang awak. Lepas tu akhir ucapan dia, dikatakan tukarkan bendul rumah ni. Kalau anak yang jenis lurus bendul, nantilah kita tukar kan. Rumah batu mana ada bendul kan. Tetapi apabila anak yang cerdik itu mendengar apa yang dikatakan tu, lalu Nabi Ismail katakan, kamu tahu tak siapa dia? Tak, itulah ayahku. Satu, terkejut dia. Dan tahu tak apa yang dimaksudkan tukarlah bendul rumah ini? Apa dia? Pasal bendul di antara asas yang kuat. Ia bermaksud kamu perlu diceraikan. Kenapa? Apa yang kamu cerita kat dia. Tu. Anak yang cerdik, orang yang cerdik, dia dah dapat tangkap. Oh, bukan dia jenis lurus bendul. Ya, nak tukar bendul, mana ada bendul rumah batu ni. Ya, tetapi dia faham bakti tukar orang rumah. Begitu juga dalam bab-bab yang begini. Ya, Nabi Syuaib dia faham. Anak dia bercakap. Ini macam kita tak faham-faham. Kita tengok anak perempuan kita, alah sukanya comelnya baby ni. Alah siap pegang, siap peluk. Macam tengok anak kucing pun dah lain macam je peluknya kan. Nak bagi susu lah kan. Dah menung aja macam burung kakak tua pula. Jadi termenung apa. Ya, jadi bercakap pun bercakap hal rumah tangga kan. Sebagai seorang ayah dan ibu, kena cekap memikirkan. Oh, anak aku ni dah besar, dah mula berfikir nak kahwin maksudnya. Ya, dia tak malu, dia malu nak sebut dia nak kahwin, tapi mak ayah tak faham, dia dah pegang baby tu, dah tepuk-tepuk, dah suka sangat. Silat-silat dah beli pampers baby dekat rumah tu kan. Tapi mak ayah tak faham. Jangan begitu. Cepat tangkap dalam bab-bab yang begini. Ya, tuan-tuan pun penting. Bagi saya penting sangat-sangat. Jangan terkejut. Ya. Anak saya pinangkan. Kan? Tanya nak kahwin. Ikut ayah. Okey, cantik. Pasal kita nak jaga semua benda-benda yang begini. Okey. Baik. Lalu di sini, bapa terus faham apa dikatakan. Kita habiskan ayat ni sikit.
Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkatalah Syuaib, sesungguhnya aku nak menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar mas kawinnya kamu bekerja 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya-Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang soleh. Okey, jadi akhirnya bapa yang faham lalu offer kepada lelaki yang baik. Itu kaedah dia. Ya, saya offer insya-Allah anak perempuan saya offer kepada orang yang mana nampak dia punya agama terutamanya Quran dan Sunnah clear, ya, tak semestinya seorang ustaz, ya, clear, maka okey. Boleh datang masuk Minang. Kita offer kan. Okey, tak menjadi masalah bagi saya. Kenapa? Dalil ini menunjukkan Nabi Syuaib offer kepada dia, kamu ambillah salah seorang anak aku yang dikatakan anak yang menyaksikan dalam perjalanan tu. Dia nampak kerana dia yang tahu lelaki yang baik. Ya, maka mas kahwin dia 8 tahun bekerja. Aduh, 8 tahun kita duduk sebulan dengan mak mentua, pak mentua pun riuh rendah kan. Ini kan pula 8 tahun, tetapi itu adat pada zaman itu. Di antara mas kahwinnya 8 tahun, ya, sebagai mas kahwin bekerja dengannya. Kalau tambah lagi 2, 10 tahun lagi baik. Dan para nabi akan ambil yang terbaik, yakni 10 tahun. Okey, ini dia kisah dia. Dan menarik dalam bab ini, ya, apa yang kita lihat para nabi dalam berurusan semuanya bersifat amanah yang perlu kita jadikan dalam hidup kita. Dan sampai kita tak amanah, kalau itulah sifat yang terbaik, cantik yang dilakukan, maka masya-Allah kita melihat kebaikan kepada zuriat dia, ya. Zuriat dia menjadi hebat dan menyebabkan keluarga dia menjadi aman. Dan kita tahu, dan isteri Nabi Musa yang masyhur adalah nama dia Safura. Ya, Safura. Okey. Kita habiskanlah bab ni. Disebutkan bahawa di sebuah sumur di negeri Madian, Musa menjumpai 2 puteri Nabi Syuaib. Itu yang kita dah ceritakan, sedang menunggu giliran. Okey, Musa bertemu Syuaib mengisahkan kondisinya dan akhirnya pada ayat ini yang kita ceritakan tadi, selesailah dia. Ibnu Abbas dan Syuraih Al-Qadi meriwayatkan bahawa setelah seorang puteri Nabi Syuaib berkata, sungguh orang yang paling baik engkau pekerja ialah yang kuat dan amanah. Ayahnya bertanya, bagaimana kamu tahu bahawa dia memiliki kedua syarat itu? Dia menjawab tadi, dia sanggup mengangkat batu besar hanya bisa diangkat oleh 10 lelaki. 10 bukan 4. Dan ketika kami berjalan bersama, aku berusaha berjalan di depan tapi dia berkata, berjalanlah di belakangku, jika aku salah jalan, lemparkan satu kerikil ke arah jalan yang benar sehingga aku mengikuti jalan itu. Ya, bukan bercakap pun, lemparkan kerikil, baling batu kat situ, berarti jalan kanan. Berarti dia masih lagi menjaga kerana suara perempuan ini kadang-kadang fitnah. Ya, apatah lagi kalau perempuan yang mendayu-dayu. Ya, nasib baiklah dia Abang Musa letih waktu itu. Oleh kerana itu dia isyaratkan saja dia melalui batu-batu. Subhanallah. Cantik bagaimana diajar oleh para nabi, ya, kepada kita, terutamanya kaum wanita, anak-anak muda, ya, subhanallah. Kadang-kadang risau kita bila tengok TikTok ni, anak-anak muda terutamanya perempuan yang agak sudah melampaui sifat-sifat yang tidak berapa selesa lah bagi saya sebagai seorang lelaki, ya, yang ada agama, tengok tak berapa selesa, ya. Saya pun risau, anak-anak saya yang perempuan, ya, yang belum kahwin pun risau. Kadang-kadang saya nasihat, berhati-hati. Tak kira lah kamu di mana, tak kira lah waktu apa, minggu orientasi ke apa ke, kamu kena jaga akhlak kamu dan jangan nak lompat-lompat bila ada di depan orang lelaki yang ramai. Kena jaga, ya, berbahaya. Ya Allah, fitnah akhir zaman. Yang kedua, semua adalah pengemban amanah. Apa tadi maksud kemban tadi?
Manusia terakhir sebagai pengemban amanah yang agung mentauhidkan Allah, pemikul amanah yang agung mentauhidkan Allah. Langit, bumi dan gunung gadang tidak sanggup memikul kerana khawatir tidak akan dapat melaksanakan dengan baik. Sementara itu manusia yang dipenuhi dengan kelemahan, ya, namun mau memikulnya. Jika manusia menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah, nescaya ia pun mendapat redanya. Namun jika manusia mengkhianatinya, nescaya jadilah makhluk yang zalim lagi bodoh. Ini berkaitan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yakni sebabkan beratnya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Okey, ini di antara waktu yang diceritakan di alam roh sana. Apabila amanah nak ditengahkan, kita di antara manusia di alam roh yang menerima amanah itu kerana janjinya syurga. Tetapi kita tak fikir amanah itu terlalu berat. Yang ulama mengatakan, sebahagiannya mengatakan amanah itu adalah agama. Ya, dan kita saksikanlah pada hari ini bagaimana amanah itu diberi, mereka tinggalkan agama. Ya, berat. Ya. Tetapi ya Allah bila dah bagi amanah, dia akan bagi yang terbaik untuk kita. Ya. Kemudian amanah yang dipaparkan dengan jelas firman ini, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia dengan melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat, ya. Dalam ayat ini mengisyaratkan inilah amanah, ialah pengabdian kepada Allah secara mutlak. Jadi tujuan utama penciptaan jin dan manusia ialah agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Konstitusi amanah ini ialah wajib dikonsistenkan dengan ajaran Islam, kemudian mengajak orang-orang di sekitar kita dengan cara bijaksana dan pengajaran yang baik supaya hanya beribadah kepada Allah saja. Kita harus menyadari bahawa semua kewajipan, perintah dan larangan menurut agama itu adalah amanah dan sudah menjadi kewajipan kita berusaha sekuat tenaga menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita pun mesti ingat bahawa jika kita menjalankan agama Islam dengan penuh ketaatan, maka kebaikan kembali kepada diri sendiri. Begitu juga apabila derhaka, keburukan kembali kepada diri sendiri. Allah sama sekali tidak diuntungkan oleh ketaatan kita dan tidak rugi dengan kederhakaan kita. Seperti mana di dalam hadis kursi Rasulullah berkata, Allah berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wal jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wal jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika mulki syai'a." Masya-Allah. Maksud dia, wahai hambaku, sekiranya seorang yang pertama sampai yang terakhir dari kalian, dari manusia serta jin seluruh bertakwa seperti seorang yang paling takwa di antara kalian, nescaya itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, sekiranya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalian dan juga manusia beserta jin seluruhnya memperlakukan perlakuan jahat, sejahat-jahat di antara kalian, nescaya ia tidak akan mengurangi kerajaanku walaupun sedikit. Ya, hadis rawahu Muslim nak mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah itu bersifat agung dan kalau kita baik maka keuntungan kepada kita, kalau kita jahat kerugian kepada kita, dan Allah tidak akan rugi walaupun sedikit. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikut rentak ataupun ajaran yang Allah arahkan kepada kita dan menjadi hamba-hambanya yang terpilih dan memikul amanah dan memahami agama dengan baik. Allahumma faqihna fiddin, ya, wa'alimna ta'wil. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya beramal dengan apa yang
Allah arahkan. InsyaAllah mudah-mudahan ya kita jadikan perjalanan kefahaman agama kita ini dengan cara yang betul, lurus dan beramallah dengan sebaik-baiknya mungkin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.